Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala pilih kita di antara orang-orang yang menghidupkan waktu ini dengan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kelas kita merupakan sambungan daripada kelas yang telah dimulakan dan saya rasa dah lebih separuh kitab yang telah dimulakan oleh Al-Fadil Ustaz Asri Sabri hafizahullah, dan beliau semestinya lebih layaklah untuk menghabiskan, cuma mungkin kerana kekangan masa dan sebagainya. Bila air tak ada, kita cari tanah ni lah yang gantikan untuk menggantikan beliau pada ketika ini. InsyaAllah apa yang terlihat di video tadi, kelas terakhir Ustaz Asri pada beriman dengan Alkitab. Bila buka kelas, beliau kata kita akan sambung beriman kepada Rasul-Rasul. Jadi insyaAllah kita mula pada muka surat 53. Ke surat 53. Tak lama insyaAllah. Saya pun saya sempat dengar sikit dari Ustaz Asri, hujung-hujung kuliah nak tengok sampai mana. Jadi saya akan syarah cara beliau, iaitu tak ambil detail. Kita tak syarahkan satu bab tu detail. Kita tengok apa yang Syekh sebut, syarahkan sedikit-sedikit untuk memahamkan, dan begitulah kaedah kita lakukan nanti dalam bab-bab seterusnya insya-Allah, supaya kita dapat habiskan buku ini dengan waktu yang tidak terlalu lama. Jadi kita terus masuk insya-Allah. Iman kepada rasul-rasul. Iman kepada rasul-rasul. Kita mengimani bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul-rasul kepada umat manusia. Yang pertama, kita iman bahawa di kalangan manusia ini ada rasul. Dan agama yang dianuti oleh manusia, iaitu agama yang diiktiraf sebagai agama di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah agama yang dibawa oleh rasul-rasul. Tidak ada rasul, kalau tidak diutuskan rasul, maka tidak dipertanggungjawabkan. Kita dipertanggungjawabkan dengan syariat setelah Allah Subhanahu wa taala mengutuskan rasul-rasul. Sekiranya wujud di kalangan manusia yang tidak sampai risalah pada mereka, mereka dinamakan sebagai ahlul fatrah. Keadaan mereka terpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Rajahnya mereka akan diuji nanti di hari akhirat. Ujian mereka di hari akhirat, bagaimana dan caranya, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pelbagai qaul dan perbincangan yang agak detail. Manusia ni Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam keadaan fitrahnya mengenal Allah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah.
fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Semua yang dilahirkan, iaitu semua anak-anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa maksud fitrah? Nabi sebut selepasnya. Kemudian ibu bapanya lah yang menjadikan dia sebagai seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi fitrah yang dimaksudkan situ adalah Islam. Kerana tidak disebutkan yu'aslimanihi, tidak mengislamkan dia. Kerana Islam adalah fitrah. Semua terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah artinya Islam. Islam artinya apa? Fitrah seorang kanak-kanak itu pada asalnya sedia menerima Islam. Perubahan akidah itu dilakukan oleh orang yang berada di keliling kanak-kanak tersebut. Dan yang paling dekat dengan kanak-kanak adalah kedua ibu bapanya. Penyebutan dua ibu bapa adalah menyebut orang yang paling dekat. Boleh jadi seorang itu menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi bukan kerana ibu bapa, seperti anak yatim. Diyahudikan, dinasranikan atau dimajusikan oleh penjaganya atau abang-abangnya atau adik-adiknya. Dan boleh jadi juga orang yang tidak ada penjaga, dia membesar tapi ia disesatkan oleh syaitan itu sendiri. Fitrahnya pergi kepada penyembahan berhala sebagainya, kerana syaitan juga salah satu malah faktor utama yang membawa manusia daripada penyimpangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma walaupun semua manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, namun hujjah hanya tertegak setelah diutuskan Rasul. Maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pertanggungjawabkan kita di hari akhirat di atas fitrah yang Allah berikan pada kita, tapi Allah akan tanya kita setelah diutuskan Rasul atau setelah kedatangan Nabi dan Rasul. Jadi semua yang lahir dengan fitrah, termasuk ahli fatrah, iaitu orang yang tak ada di satu waktu, tak ada Nabi dan Rasul dan tak sampai risalah pada dia, mereka pun ada fitrah. Tetapi keadaan mereka yang tidak sampai risalah langsung, mereka tidak dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang mereka lakukan di dunia ini. Allah tidak menjadikan fitrah itu sebagai asas pensyariatan. Fitrah itu adalah fitrah manusia, al-mithaq yang diambil kepada manusia ketika di alam ruh, tidak boleh dijadikan sebagai satu persoalan yang dipertikaikan. Ada orang kata saya mana ingat alam ruh. Semua kita dah ditanya di alam ruh, alastu bi rabbikum, qalu bala. Semua jawab kata ya. Ingat tak tuan-tuan peristiwa tu masa kita ambil mithaq? Tak ingat. Jadi bila kita tak ingat, benda tu jadi ada berlaku tak berlaku? Benda confirm berlaku. Kita bukan setakat tak ingat masa alam roh, masa alam baby pun kita ingat, betul? Kita ni kalau nak cerita, kalau kita ingat baru boleh dijadikan, boleh terima benda tu. Masa kanak-kanak kita tak ingat. Masa tiap-tiap orang tu dia ada umur tertentu baru dia ingat. Paling awal, paling kecil ingat, kadang-kadang orang ingat masa tadika, kadang-kadang ingat waktu masa 2 tahun, 3 tahun. Itulah akal kita. Ingatan ni tidak jadi hujah. Untuk membenarkan berita dan maklumat tersebut, tak ada cara lain, kita beriman dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan. Memang berlakunya pengambilan mithaq yang awal,
Mitsaq itu merupakan fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam diri seluruh manusia. Jadi manusia ni semua yang lahir Allah berikan akal, berikan hati nurani, dah pada awal lagi mudah faham agama. Kalau Nabi dia utuskan nanti maklumat tu sampai, mana dia akan tahu dia apa yang ada pada diri dia, boleh menerima Islam secara fitrahnya. Dia takkan tolak agama Islam, agama fitrah. Namun secara syariatnya, syariat tidak terjadi kecuali setelah diutuskan Nabi dan Rasul. Jadi Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, mereka lah yang mengajarkan agama. Jadi fitrah tidak jadi dalil yang tersendiri. Fitrah itu perlu didukung oleh wahyu. Jadi kalau kita cerita dalil fitrah, contohnya dalil kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala secara fitrah, bukan hanya fitrah sahaja, tapi kerana wahyu yang menyatakan bahawa fitrah, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala wujud itu betul. Fitrah orang semua, kanak-kanak dan juga orang tua, bila ada masalah tunjuk ke atas, tengok ke atas atau mengatakan Tuhan yang di atas, mendongak kepala atau dan merasakan Allah SWT di atas. Fitrah tidak? Fitrah. Okey, apa yang dirasakan oleh manusia jadi hujah tak jadi hujah? Jadi hujah apabila bertepatan dengan wahyu. Wahyulah yang utamanya, dalil yang utamanya. Tak semua yang dirasa oleh manusia kita boleh katakan tu fitrah. Sebab apa? Ada manusia yang lahir-lahir fitrah dia dah berubah, dah diubah, dah diganggu oleh macam-macam pemikiran. Dia boleh jadi buat pemikiran seperti Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Jadi dalil fitrah, kita tahu memang fitrah asalnya manusia ini fitrahnya adalah fitrah Islam. Sejarah semua yang ada pada ajaran Islam ini sesuai dengan fitrah manusia. Tapi boleh jadi fitrah itu diubah oleh keadaan. Sebab itu nak tahu suatu fitrah, suatu perasaan dan juga apa yang ada dalam diri kita, suatu naluri yang ada dalam diri kita betul tak betul, perlu dirujuk pada wahyu. Datang geng sotong, dia kata fitrah kami dicerita fitrah begini. Terima tak terima? Tak terima. Dia tak boleh kata fitrah. Sebab apa yang dikatakan tidak sesuai dengan risalah yang dibawa oleh Rasul, syariat yang dibawa oleh Rasul. Jadi tak boleh berhujah bahawa naluri kami dalam badan kami lelaki tapi dalam hati kami perempuan, atau sebaliknya. Tak boleh terima. Kerana yang betul, fitrah yang diciptakan manusia atasnya adalah apa yang diterangkan dalam wahyu. Jadi apa yang ada dibawa oleh Nabi dan Rasul itu merupakan ajaran Islam, ajaran agama Allah yang sesuai dengan fitrah diciptakan manusia. Tak dinafikan bahawa fitrah manusia boleh diubah, boleh berubah. Sebab itulah kita sangat perlu kepada Nabi dan Rasul untuk beritahu pada kita yang mana betul dan salah. Fitrah dan perasaan dan naluri yang dalam diri kita ini saja tidak menjadi hujah. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala Maha Rahman. Maha Rahman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan fitrah pada tiap-tiap manusia itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kenal Allah, sedia terima Islam dan sebagainya. Ini adalah pendorong utama untuk seseorang itu mencari kebenaran dan membezakan antara maklumat dan juga perintah dan larangan ketika mereka menerima risalah daripada Nabi dan Rasul. Okey. Jadi kita mengimani bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus rasul-rasul kepada umat manusia. Apa tujuan diutuskan? Itu untuk mengajarkan agama. Mereka yang beritahu pada kita apa yang Allah nak daripada kita. Kita semua tak ingat peristiwa di alam roh. Apa yang Allah nak kita tak ingat. Semua lahir dalam keadaan tak ingat apa-apa. Kita diutuskan kat bumi ini untuk diuji. Semua diuji. Jadi kita tak ingat rahmat Allah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan kita mencari sendiri, memilih sendiri. Rahmat Allah terhadap manusia dan terhadap alam ini, Allah mengutuskan Nabi dan Rasul beritahu pada kita apa yang betul, apa yang salah.
Semua manusia nak buat baik, tapi yang membezakan antara mereka kebaikan mana yang betul-betul bersesuaian dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua agama suruh buat baik, betul? Semua akal manusia akan mencintai kebaikan, membenci kejahatan. Dia buat jahat bukan sebab dia cinta, dia suka, sebab dia nafsu dia, hawa tamak, haloba, dan dia tahu dia buat salah. Dia tahu dia buat salah. Fahadainahun najdain. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan yang mana betul salah dengan jelas. Jalan yang betul, jalan yang salah ni benda yang jelas. Cuma bila kita nak tahu benda itu, perkara itu betul, ada perkara-perkara yang kita benda yang jelas, yang halal jelas, haram jelas. Antara keduanya ada benda yang tak jelas, yang dalam pengetahuan kita. Jadi kita perlu rujuk kepada dalil, sehingga hilanglah apa yang menjadi syubhat dalam kepala kita. Syubhat hanya berlaku dalam pemikiran, bukan dalam ajaran. Syubhat berlaku dalam pemikiran, tidak berlaku dalam ajaran Islam. Ajaran Islam clear, tapi dalam pemikiran seseorang dia akan melalui syubhat. Satu benda dia rasa macam satu masalah besar, tak faham, tetapi hakikatnya dia belum faham. Ada yang tahu. Sebab tu Nabi bila Nabi kata dalam hadis, Nabi kata innal halala bayyinun wal haramu bayyin wa bainahuma mushtabihat. Nabi kata apa? La ya'lamuhunna katsirum minan nas. Benda syubhat ni tak ramai orang tahu. Jadi kerja kita bila dalam ajaran Islam ni, ada benda yang kita belum clear jadi syubhat, tidak bermaksud orang lain tak tahu. Tak mungkin ada sesuatu dalam ajaran Islam ni satu benda yang rumit atau satu benda yang tidak terungkai. Islam ni agama yang sempurna dan dah terungkai semua. Jadi tugas bila kita ada benda tak faham dalam agama ini, masa itulah kita KIV kan perkara tersebut untuk ambil masa tuntut ilmu, cari orang yang tahu tadi. Dan Nabi kata masalah ini ada benda yang semua orang tahu, yang halal semua orang tahu, yang haram tahu. Siapa pun kata rompak tu haram, siapa pun tahu buat baik dengan mak ayah itu benda yang baik, tanya siapa pun tahu. Tapi ada setengah masalah dia jadi persoalan. Jadi benda-benda macam ni kita kena tuntut ilmu, dan ilmu nak tentukan yang mana betul salah secara keseluruhannya kembali kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang membawa wahyu adalah nabi-nabi dan rasul-rasul. Sebab itu hajat kita terhadap nabi dan rasul ini merupakan hajat yang besar, hajat yang besar. Kalau manusia tanpa nabi dan rasul, semua orang akan dakwa apa yang difikir itu betul, apa yang dibuat tu betul, walaupun sama-sama baik. Macam orang sekarang ni semua orang cintakan Nabi SAW. Sampai masa waktu bulan kelahiran Nabi SAW, masing-masing ingin meluahkan cinta. Ada orang luahkan dengan cara menyambut hari jadi Nabi SAW. Kerana alasannya mencintai baginda, bergembira dengan kelahiran Nabi SAW. Alasan yang diberikan cinta Nabi. Ada orang sampai pada Maulidin Nabi, hari kelahiran Nabi SAW, dalam keadaan orang di keliling mereka mula menyambut dan menemplak siapa tidak menyambut, mereka bertahan kerana atas dasar cinta kepada Nabi SAW. Kerana pada mereka cinta pada Nabi itu perlu ikut cara yang Nabi ajar, kerana ilah cinta Nabi dah wujud sejak pada zaman Nabi SAW. Cinta ni bukan tak wujud pada zaman Nabi SAW. Umat yang mencintai Rasul yang paling tinggi sekali adalah sahabat Nabi SAW. Dan adakah wasilah ni tak wujud pada zaman Nabi? Wujud. Golongan Nasara telah pun menyambut kelahiran Isa sejak daripada awal. Dan perkara ini dimaklumi oleh Rasulullah SAW. Nabi paling tahu. Nabi berdakwah dengan kaum Nasara dengan hujah-hujah yang balighah, hujah yang jelas, ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Hujah ini juga kaum
kita jumpa kitab-kitab ni, kitab-kitab yang dah jauh. Zaman mereka, Sayyidina Umar jumpa, memang masih ada kitab-kitab Yahudi di tangan mereka. Kitab-kitab, dan mereka lebih kenal kaum Yahudi dan kaum Nasara, akidah mereka. Dan mereka tahu perayaan-perayaan mereka. Sebab tu kisah Ashura, memang mereka tahu. Tetapi bila Nabi tak buat, artinya perkara ini merupakan perkara yang dielak oleh Nabi SAW, dan Nabi tidak ajarkan kerana ia bukan daripada ajaran Nabi SAW. Bila kita gabungkan bahawa Nabi tahu, kemudian Nabi tak nak buat, artinya kan tidak wujud. Berbeza dengan kalau satu benda yang tidak wujud pada zaman Nabi SAW, benda tak wujud, kereta tak wujud, handphone tak wujud, mikrofon tak wujud, benda tak wujud, wasilah-wasilah yang ilah yang tak wujud atau wasilah yang tak wujud, kita tak boleh katakan sebagai bid'ah yang haram. Tapi kalau benda satu urusan yang memang dah wujud, itu kalau wasilah, kalau orang berhujah bahawa menyambut untuk tujuan meningkatkan cinta dan wasilah, apatah lagi orang yang menjadikan sambutan itu sebagai satu dasar agama, sebagai perkara agama. Jadi dia lebih jauh lagi. Walaupun kita terima ada orang yang faham begitu, tak masalah. Tapi kita yang faham bahawa perkara ini tidak mengikut sunnah, kita juga mempunyai hak untuk menceritakan, beritahu kenapa kita tak sambut. Bukan kerana tidak cinta, tetapi kerana membuktikan cinta, iaitu istiqamah di atas ajaran Nabi. Kita tidak akan menisbahkan satu perkara dalam agama ini kecuali apa yang kita ambil daripada Nabi SAW. Kerana agama kita adalah agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Oleh kerana ajaran Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul terdahulu kita tak tahu, maklumatnya kita tak tahu, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi SAW memberitahu dan mengumpulkan semua kebaikan yang ada pada syariat dahulu, pada syariat Nabi SAW, dan apa yang dah diubah telah pun dibetulkan dalam syariat Nabi SAW. Maka kita wajib berpegang iman secara tafsil dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada Nabi dulu pun, seperti yang disebut sebelum ni, kalau Nabi Musa masih hidup sekalipun, kalau zaman Nabi diutuskan pada zaman ada Nabi lain pun kena beriman dengan jadi umat Nabi SAW. Sebab Nabi dah diberitahu, Nabi akan diutuskan kepada seluruh alam. Siapa sahaja yang wujud di atas muka bumi ketika itu wajib beriman dengan Nabi SAW, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Selepas Nabi diutuskan, tak ada lagi Nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam, walaupun Nabi Isa turun di akhir zaman, tapi turun sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kerana Nabi Muhammad dah diutuskan, dan Nabi Isa bukan datang mengajarkan kitab Injil, tapi menegakkan syariat Nabi SAW yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Ia terkandung dalam Al-Quranul Karim. Ini saya harap clear. Jadi syariat dan amalan dalam syariat ini semuanya kita ambil daripada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Okey. Dalilnya, rusulan mubashshir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rusulan mubashshirin wa munzirin. Kalau kita beristidlal, tak perlu isti'azah pun tak apa. Kalau kita baca Quran kena isti'azah. Tetapi oleh kerana pun kali pertama baru nak baca Quran ni daripada awal tadi, jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala lindung kita daripada syaitan. Rusulan mubasysyirin wa munzirin, iaitu rasul-rasul yang diutuskan dengan keadaan membawa berita gembira dan membawa berita peringatan. Ayat ni merupakan ayat berkaitan dengan iman dengan Rasul. Bermula daripada ayat 165 surah An-Nisa. Perbincangan berkaitan dengan Rasul bermula sebelumnya, yang mana ayatnya ada kat bawah tu. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih, yang tu ayat 163. Ini ayat ni kita tak baca full,
Dan kita kena faham bahawa ayat ini sambungan daripada cerita yang ada pada ayat ini di bawah. Allah utuskan nabi-nabi dan rasul-rasul sejak pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, sampailah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi dan rasul-rasul ini diutuskan rusulan, dalam keadaan mereka diutuskan hal mubasyirin, bawa berita gembira, wa munzirin, bawa berita peringatan. Berita gembira apa dia? Dengan balasan baik yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mubasyirin, sama ada mubasyirin dengan kebaikan yang ada pada ajaran Islam di dunia ini, atau di alam barzakh, atau di hari kiamat, atau ahwal kiamah, ataupun ataupun syurga, perkara baik. Dan memberi peringatan terhadap perkara-perkara buruk, agak dijauhi, sama ada di dunia ini dengan orang ada ancaman-ancaman terhadap orang-orang tak ikut syariat Allah Subhanahu wa taala di dunia, atau di alam barzakh, di kubur, azab kubur dan sebagainya, atau di keadaan-keadaan di ahwal yaumil qiyamah, daripada dibangkitkan sampailah di titian sirat atau di qantarah selepasnya, ataupun di neraka, ataupun apa yang berlaku dalam neraka itu sendiri. Berita peringatan. Ajaran Islam yang dibawa oleh nabi-nabi rasul-rasul tak lari pada dua, sama ada bab mubasyirin atau bab munzirin. Keadaan Nabi bawa berita gembira atau berita peringatan. Asalnya mana? Syariat ni kat mana? Syariat bukan berita. Berita ni berkaitan dengan balasan. Syariat kat mana? Syariat berkaitan dengan perintah dan larangan. Apa sahaja yang Allah perintahkan mengandungi kebaikan yang sesuai dengan erti mubasyirin. Apa sahaja yang Allah larang mengandungi keburukan dan kejahatan, sama ada di dunia atau di akhirat, yang sesuai dengan ayat wa munzirin, iaitu Nabi bawa berita peringatan, ataupun mengingatkan kita tentang perkara yang buruk. Nabi Rasul-Rasul, semua syariat Islam ni yang dibawa oleh Nabi Rasul-Rasul berkaitan dengan perkara demikian. Macam mana? Ada perintah dan larangan. Perintah larangan mubasyirin wa munzirin. Syurga neraka mubasyirin munzirin. Azab kubur mubasyirin dan munzirin. Apa lagi tinggal? Cerita masih bagi orang kafir, orang Islam. Kalau cerita sekalipun, cerita Abu Lahab kat mana? Inzar, munzirin. Cerita tentang Fir'aun, munzirin. Cerita tentang Imran, dia tak lari daripada dua. Jadi apa yang ada ajaran Islam ni, sama ada bab akidah, bab ibadah, bab mana sekalipun, penghujungnya berkaitan dengan dua perkara, mubasyirin dan munzirin. Jadi kalau habis, macam mana cerita tentang berkaitan dengan malaikat? Malaikat mana? Masuk kat mana? Tengoklah. Malaikat rahmat mubasyirin, malaikat azab munzirin. Hatta cerita mentakzimkan Allah mubasyirin, benda yang kebesaran Allah, dia tak lari daripada dua perkara. Sebab tu kalam Quran sini ringkas, rusulan mubasyirin wa munzirin. Rasul-rasul diutuskan membawa berita gembira dan membawa berita peringatan. Li'allah, agar mereka, li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah, agar ataupun supaya tiada alasan, Allah tiada yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah, agar ianya tidak menjadi alasan bagi manusia ke atas Allah. Alasan apa? Tak ada siapa beritahu saya pun.
Sampai hari kiamat tak ada siapa beritahu pun. Tak dapat maklumat pun tentang ni. Sampai hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala ingin hisab. Ada orang tak buat baik langsung. Tak ada seorang pun yang berani kata tak ada siapa beritahu saya. Allah dah utuskan Rasul, Allah dah turunkan Al-Quranul Karim, maka semua orang yang sampai maklumat ini kepada dia, dia wajib beriman dengan Nabi-Nabi dan Rasul tersebut. Dengan pengutusan Rasul baru jadi hujjah. Baru jadi hujjah. Kalau sekadar fitrah yang ada dalam diri manusia, belum lagi tertegak hujjah. Hujjah hanya tertegak selepas diutuskan Rasul. Betul Allah kata li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatum ba'da rusul, iaitu ba'da irsal rusul, selepas diutuskan Rasul. Lepas Nabi diutuskan, tak ada siapa yang bagi alasan saya tak disalahkan saya tak tahu apa-apa. Tak. Jadi kalau dah ada orang sampaikan, kita tak ada alasan kata tak tahu. Kalau tak tahu tu nama i'rad. Orang dah buat kelas, awak yang tak datang, awak yang tak nak belajar. Tak ada jadi hujah. Sebab tu kejahilan, orang yang al-uzru bil jahli, orang yang diberikan keuzuran kerana jahil, tidak boleh diberikan kepada golongan-golongan yang tidak belajar. Dalam keadaan majlis ilmu ada dan wujud, dalam keadaan sumber-sumber agama dengan jelas. Kejahilan hanya ahli fatrah yang tidak pernah dengar dan tak pernah sampai pada mereka seruan. Tapi bagi orang yang memang ada asbab hidayah di depan, tapi dia berpaling, mereka adalah golongan mu'ridin. Mereka adalah golongan berpaling dan tak nak belajar. Sama ada bab sunnah, sama ada bab ajaran Islam itu sendiri. Tak boleh ada orang yang dah nampak ajaran Islam, tak nak dengar. Bila tak nak dengar, tak jadi alasan. Macam mana Ustaz? Allah yang akan adili nanti. Allah tahu bila seruan sampai pada dia. Kalau betul, hatta zaman sekarang, kalau betul memang tak sampai langsung, tak pernah dengar, Allah Maha mengetahui. Allah yang akan adili mereka. Di mahkamah Allah, mahkamah manusia, kita boleh hujah macam-macam. Depan Allah kita tidak ada hujah. Jadi kalau ada orang yang memang betul-betul tak sampai seruan Rasul pada dia, mereka ni hukum mereka adalah hukum ahlul fatrah. Jadi Allah SWT akan mengadili mereka di hari akhirat nanti. Allah akan adili mereka di hari akhirat. Di sini juga li'alla, agar, supaya atau kerana, mengisyaratkan bahawa perbuatan Allah itu mu'allalah bil hikmah atau bil hikam. Perbuatan Allah itu ada illahnya, ada sebabnya. Bukan seperti apa didakwa oleh ahli kalam, termasuk Asy'ariyah yang mengatakan bahawa yang menafikan illah dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kata apa yang Allah buat tak boleh dikeranakan oleh suatu kerana. Tak boleh cakap kerana. Kenapa? Sebab kerana yang difahami oleh ahli kalam, kerana bermaksud berhajat. Kenapa tuan-tuan letak mikrofon? Kerana apa? Kerana kami perlukan mikrofon. Tak ada mikrofon, akan ada suatu perkara yang kita hajatkan tak tercapai. Kenapa tuan-tuan pasang kamera? Kerana itu merupakan hajat kita. Kita tak kenapa tuan-tuan beli kereta? Kerana itu adalah hajat, betul? Manusia mencipta sesuatu kerana itu untuk melengkapkan kekurangan yang ada pada dirinya. Jelas? Semua. Kenapa tulis kerana? Kalau tak saya lupa. Apa lagi? Tak ada satu benda yang kita cipta dan kita buat kecuali ada
Sebab itu merupakan hajah kita terhadap perkara tersebut. Manusia tidak akan mencipta kecuali untuk melengkapkan atau untuk menyeronokkan dirinya. Paling kurang sama ada itu hajat, sama ada yang satu benda berkaitan daruriyat, benda yang asas, atau hajiat, ataupun tahsiniat, benda ni akan ada keperluan pada perkara tersebut. Sebab itulah kesilapan ahli kalam sejak pada awal dalam semua bab, mereka mensyarah, memahami sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah dengan sifat-sifat makhluk dan perbuatan makhluk. Kemudian mereka menafikan. Bila mereka faham perbuatan Allah begitu, akhirnya mereka menafikan illah. Dalam bab perbuatan Allah, ahlul kalam menafikan illah dalam perbuatan Allah. Maka al-illah al-ghaiyah, ataupun tujuan satu perkara itu, mereka kata ternafi daripada Allah. Kerana buat sesuatu dengan tujuan merupakan suatu kelemahan. Kenapa lemah? Dia kata sebab itu adalah hajat. Kita kata tidak. Allah Subhanahu wa taala buat tiap-tiap sesuatu dengan ada hikmah dan tujuan itu satu perkara yang sempurna. Kesempurnaan itu kembali kebaikannya pada makhluk, bukan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah utuskan nabi dan rasul, ada tujuan tak? Tujuannya untuk apa? Tujuan syariat, untuk bawa manusia kepada kebaikan kembali pada siapa? Pada makhluk. Allah ciptakan manusia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah aku. Ada tak tujuan? Ada. Tujuan tadi, adakah Allah perlu pada ibadah kita? Tak. Ma uridu minhum rizqan wa ma uridu ay yut'imun. Aku tak perlukan rezeki pada mereka, dan aku pun tak perlu mereka beri makan padaku. Allah gunakan bahasa yang mudah difahami oleh manusia. Ya, Allah tak berhajat kepada ibadah kita. Ibadah tadi Allah buat sesuatu dengan tujuan, dan tujuan itu tujuan yang paling hikmah, paling sempurna, tapi kebaikannya bukan hajat pada Allah. Manusia yang berhajatkan kepadanya. Bab ibadah manusia pun hajat. Bab pengutusan Nabi dan Rasul juga hajatnya kepada manusia, bukan Allah yang berhajatkan pada manusia. Jadi kita kena faham, bab berkaitan dengan perbuatan Allah tak boleh kita kiaskan dengan perbuatan manusia. Sebab itu kias yang ada dengan Allah, kita hanya menggunakan kiasul aula. Nanti insya-Allah kita bincangkan nanti bab kiasul aula. Manakala kias yang kias ahlul mantiq atau kias fiqhi, kaedah begitu tidak sesuai untuk dibincangkan dalam perbuatan Allah dan juga nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang dinafikan oleh golongan ahli kalam dipanggil illah, yang dinafikan ialah al-illah al-ghaiyah. Al-illah al-ghaiyah. Ini istilahlah. Dia ada banyak illah, illah dalam bahasa ni ada banyak. Cuma tuan-tuan ambil satu dulu. Ada illah al-fa'ilah sebagainya, tak payah detail lah. Nanti tuan-tuan jadi kelas belajar ilmu kalam. Cuma saya nak beritahu kenapa mereka menafikan, kerana atas logik tadi. Kita kata tak boleh pakai logik begitu. Logik yang kita nak sebutkan dalam agama, pastikan logik yang sesuai dengan dalil. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, dan Allah perintahkan malaikat dengan tugas-tugas. Setiap malaikat ada tugas. Ada malaikat yang turunkan hujan. Apa tugas malaikat? Mereka membantu Allah yang mentadbir alam ke? Tak boleh sebut membantu Allah. Bal ibadun mukramun. Mereka hamba Allah yang mulia kerana mereka taatkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka buat, kenapa Allah cipta malaikat? Bukan kerana hajat Allah pada malaikat, tapi kerana Allah ingin menzahirkan kebesarannya. Makhluk yang begitu gagah, begitu besar, tunduk, taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala perintahnya. Itulah tujuan kita belajar tentang iman pada malaikat. Malaikat yang begitu besar, malaikat yang begitu gagah,
mereka semua tunduk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang tak ada apa-apa ni lebih patut untuk tunduk dan taat kepada Allah. Jadi Allah SWT menzahirkan keagungan dan kebesarannya, bukan berhajatkan kepada malaikah. Jadi malaikah ni adalah tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintahkan. Sebab tu kita tak nisbahkan rububiyah kepada malaikah. Walaupun malaikat Mikail turunkan hujan, kita tak minta hajat pada Mikail ketika kemarau. Bila kemarau, istisqa kita kepada Allah, bukan kepada malaikat Mikail. Walaupun Mikail yang turunkan hujan dan bahagi-bahagikan rezeki. Kerana kita tidak menisbahkan rububiyah, sifat pentadbiran Rabbul Alamin yang mentadbir alam ini kepada malaikat, kita disebabkan pada Allah. Malaikat hanya buat dengan perintah dan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak kata Allah perlukan pada malaikat. Sama juga ketika Allah ciptakan arash. Adakah Allah perlukan pada arash? Tidak. Allah ciptakan arash untuk menzahirkan kebesarannya. Allah beristiwa di atas arash juga untuk membuktikan kebesaran dan keagungannya. Bila Allah kata Allah cipta langit dan bumi, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala beristiwa atas arash, bukan kerana Allah berhajatkan kepada arash, tapi Allah Subhanahu Wa Taala ingin menzahirkan kebesaran dan keagungannya. Cara tafsir itulah yang membezakan antara kita dengan ahli kalam. Ahli sunnah wal jamaah berbeza cara pandang mereka dalam menafsirkan ayat. Kerana sejak pada awal mereka ketika mentafsirkan tentang Allah, mereka takkan bawa logik makhluk dalam mentafsirkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak daripada awal kita gunakan kaedah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kita tak guna kaedah dah tafsirkan suatu sifat dengan sifat makhluk kemudian baru menafikan. Merasa mustahil satu benda. Yang kamu tafsirkan ikut makhluk, siapa suruh? Sebab tu yang timbulnya syubhat. Akhir sekali mereka menafikan sifat. Tujuan yang Allah nafikan laisa kamitslihi, tidak sama, bukan menafikan sifat. Bila Allah beritahu Allah ada sifat tersebut dan Allah menafikan persamaan, yang kita nafikan persamaan, bukan kita nafikan sifat. Bila Allah isbatkan wahwas samiul basir, Allah mendengar dan Allah melihat, maka sabitlah sifat sama' dan basar bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita nafikan persamaan sifat tersebut dengan sifat makhluk, bukan menafikan sifat. Bila Allah SWT mengisbatkan Allah istiwa di atas arash, yang kita nafikan apa dia? Persamaan, bukan menafikan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perkatakan. Kesilapan kat mana? Dalam menafsirkan tersebut. Bila ditafsirkan, ketika Allah kata yadullah fawqa aydihim, tangan Allah. Yang kita nafikan apa? Persamaan, bukan menafikan sifat. Bila Allah sabitkan kedua-duanya, cara al-kalam berbeza. Mereka mengisbatkan, memahami sifat dengan sifat makhluk, kemudian mereka menafikan, akhirnya mereka menafikan sifat itu sendiri. Salah mereka sejak pada awal ketika memahami nas itu sendiri. Jadi kalimah li'alla, lam itu lam litta'lil, mengisyaratkan ataupun sebagai nas bahawa perbuatan Allah itu ada tujuan, ada hikmah, ada sebab, dan sebab itu merupakan suatu perkara yang sangat sempurna, namun kebaikannya kembali pada makhluk, bukan kembali pada Allah, kerana Allah Maha sempurna, tak perlu, tidak memerlukan. Jadi Allah utuskan Nabi dan Rasul bukan kerana Allah nak berkuasa atau Allah nak disembah, tak. Itu kehendak syarak Allah. Kehendak syarak itu perintah Allah. Tujuan kenapa Allah ciptakan manusia, kenapa Allah utuskan Nabi dan Rasul? Sebab Allah nak tunjukkan kuasa Allah, bukan Allah berhajatkan pada ibadah kita. Allah kata walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami nak, kami boleh cipta semua makhluk ni, makhluk ada hidayah macam Allah ciptakan malaikat. Walakin, akan tetapi, haqqal qawlu minni,
Akan tetapi benarlah kata putus daripadaku, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku akan penuhi neraka jahim ini dengan jin dan manusia yang engkar. Jadi Allah SWT utuskan Nabi dan Rasul, turunkan syariat, bukan berhajatkan kepada sujud dan rukuk kita, tapi Allah nak zahirkan kekuasaannya. Dan Allah zahirkan siapa yang taat masuk syurga, siapa yang ingkar masuk neraka. Nak menzahirkan, mentazimkan dirinya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala berhak melakukan apa sahaja terhadap makhluknya. Namun Allah, sifat Allah itu, apa yang Allah paksa, apa yang Allah perintahkan penuh dengan hikmah. Dengan hikmah itulah terhasilnya kalimah azizun hakim. Aziz, gagah dan perkasa dan memaksa. Hakim, paksaan itu penuh dengan hikmah dan kebaikan. Seorang ayah paksa anak pergi kelas, izzah, ayah paksa. Tapi hakim, bijak. Bagus tak bagus? Ayah paksa anak pergi kelas, ayah paksa anak belajar mengaji. Rahmat Allah berserta dengan hikmah. Izzah Allah berserta dengan hikmah, dengan ilmu dan rahmah. Sifat Allah. Jadi Allah memang paksa, tapi paksa Allah itu ada dengan berserta dengan hikmah. Jadi kita tidak boleh menafikan hikmah daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil mana? Semua lamut ta'lil yang ada dalam ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah, agar tidak menjadi alasan kepada manusia ke atas Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hujah kepada mereka ba'da rusul, selepas diutuskan rasul-rasul. Wa kana Allahu azizan hakima, dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu azizan hakima. Bila kita syarahkan macam ni, faham makna azizan. Kenapa Allah maksudnya letakkan namanya Aziz dan Hakim kat sini? Wa kana Allahu azizan hakima. Allah utuskan Nabi dan Rasul-Rasul dan paksa manusia ikut, iaitu secara hukum syaraknya semua wajib ikut, tak boleh siapa tolak. Itu sifat izzah. Semua orang wajib solat, sifat izzah. Syariat ni satu sifat izzah Allah SWT. Allah mensyariatkan, Allah memaksa semua umat untuk, semua manusia untuk melaksanakan syariat Allah. Tak ada siapa yang boleh keluar dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bahasan tadi penuh dengan hikmah dan kebaikan. Dan Allah kata wa kana Allahu azizan hakima. Jelas insya-Allah ayat ni? Okey, baik. Sebenarnya ayat ni cantik ni, menarik dalam pelbagai aspek. Cuma kalau syarah panjang lagi jadi masa. Kita dah ambil sepakat tak nak syarah panjang-panjang sangatlah satu ayat. Dia berkaitan dengan dakwah. Bila dakwah ada mubasyirin dan munzirin. Jangan mubasyir saja, cerita baik je, tak pernah ingatkan orang punya salah. Dia akan jadi apa? Terjadi golongan murji'ah. Macam agama ni tak ada hukuman, tak ada balasan. Ataupun cerita munzirin je, semua menakutkan, sampai tak ada senyum, tak ada apa, tak ada istighfar, tak boleh diampunkan salah. Akhirnya ada orang qunut min rahmatillah, dia rasa putus asa dari rahmat Allah. Dia putus asa diri dia satu, yang kedua dia putuskan asa orang. Orang buat dosa besar tak ada taubat, bunuh. Ini khawarij. Jadi khawarij. Diri dia satu dah, diri dia sendiri putus asa. Yang kedua dia hukumkan orang sebab tak ada rahmat. Bila orang tu buat salah saja, hukumannya pancung, bunuh. Kalau Allah yang tetapkan tempat hukum hudud yang wajib pancung, qisas dan bunuh sebagainya, itu hikmah kerana perbuatan Allah. Tapi manusia yang mengkafirkan orang dengan perbuatan-perbuatan dosa, itu adalah satu perbuatan yang melampau. Kerana apa? Hanya ada munzirin, tidak ada mubasyirin. Dan macam-macam lah kita syarahkan dalam ayat ni. Sangat-sangat banyak pengajaran. Kalau kita nak bab dakwah kita bincangkan, bab akidah kita bincangkan, bab ibadah kita bincangkan. Cuma kita sepakat untuk pergi pada ayat seterusnya. Boleh insyaAllah? Okey. Ini satu. Boleh tak satu lah? Saya minta maaf, saya baru buku ni saya cari beberapa hari tak jumpa. Sampai tadi saya dah type message daripada Makhairuddin, tapi tak send cari. Antara sebab tak lambat sikit keluar, lepas pada asas cari tak jumpa.
Last kali saya jumpa kat mana, dia melekat dengan kulit kitab yang lain. Jadi kalau angkat tu dia melekat, betul-betul lekat kat kitab dan kereta. Saya cari dah semua, dah angkat semua sekali. Bila dah putus asa tadi kat garaj kereta tu, susun balik, masa nak susun balik dah kereta, kitab dalam bonet tu, susun ada macam terpegang satu benda. Korek-korek yang ni melekat. Jadi baru jumpa. Jadi Alhamdulillah. Lepas tu baru saya tengok balik apa yang video Ustaz Asri, rupanya dah habis bab kitab. Yang saya faham, saya ingat sebelum ni macam kitab, nak sambung kitab. Tapi rupanya dah habis bab kitab, kita masuk bab Rasul. Okey. Jadi saya tak sempat nomborkan. Kalau nak nomborkan, yang Syekh highlightkan satunya apa? Beriman bahawa Allah utuskan rasul-rasul kepada umat manusia. Syarahnya apa kita syarahkan itulah. Okey. Kemudian yang kedua, saya kata kita mengimani bahawa rasul pertama adalah Nabi Nuh dan rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat dan salam sejahtera untuk mereka semua. Rasul pertama adalah Nabi Nuh dan terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenyataan ini pernah jadi satu isu besar dalam masyarakat. Bila disebutkan Nabi Nuh rasul yang pertama, disangkakan golongan ini menafikan Nabi Adam dan Idris. Ini kata geng muda ni geng Nabi 23, Rasul 23. Sampai saya pernah dengar tu ada geng Nabi 25 ke 23. Bincang. Okey. Pertama, adakah bagi sesiapa yang isbat bahawa Rasul pertama Nabi Nuh AS menafikan kemuliaan Nabi Adam dan Nabi Idris? Tidak. Nabi Adam AS tidak syak lagi seorang Nabi, kerana beliau mendapat wahyu langsung. Beliau beribadah ke tidak? Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadah Nabi Adam mesti daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beliau kita yakin 100% bahawa Nabi Adam menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala Nabi Idris meletak pada tangga kedua selepas Nabi Adam, tidak tersebut dalam mana-mana nas. Tidak wujud dalam mana-mana nas. Itu adalah penetapan daripada ahli sejarah yang mengatakan Nabi Idris sebelum Nabi Nuh. Ahli sejarah yang meletakkan kata Idris salah seorang pada anak Nabi Nuh alaihissalam dan ataupun cucu Nabi Nuh alaihissalam, macam-macam lah, tetapi tidak sabit secara nas. Tidak sabit secara nas. Rajihnya Nabi Idris adalah nabi-nabi yang datang selepas Nabi Nuh alaihissalam. Jadi yang menjadi polemik dan persoalan hanyalah tinggal Nabi Adam alaihissalam. Tuan-tuan nak baca detail boleh bacalah, cuma saya nak fahamkan kenapa keadaan berlaku. Kenapa kita tak kata Nabi Adam sebagai rasul saja? Dia kembali kepada ta'rif Nabi dan Rasul. Okey, soalannya, Nabi dan Rasul sama ke tak sama? Nabi dan Rasul sama tak sama? Lain. Setiap Rasul adalah Nabi. Okey, tiap-tiap Nabi tak Rasul. Ni kaul yang kedua. Cantik. Inilah yang saya nak pergi lagi. Ada kaul pertama kata Nabi Rasul sama je. Kaul pertama. Orang yang kata Nabi Rasul sama, mereka kata Nabi yang tercatat dalam Al-Quran semua sekali Nabi Rasul 25. Tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Kalau kau mengatakan Nabi dan Rasul adalah sama. Jadi yang lain yang mereka tak sebut, contoh Zulkarnain, Khidir dan sebagainya, mereka kata itu bukan Nabi, bukan Rasul. Itu yang kata rajul saleh. Dia kata Nabi Khidir itu adalah rajul saleh, seorang lelaki yang saleh. Sama macam Zulkarnain dan sebagainya. Bagi yang membezakan, dia kata tak. Ayat Quran ni bila Allah bezakan dua istilah, pasti ada perbezaan. Tak ada istilah dalam Quran ni kata mufradat yang sama 100%. Mesti ada perkara yang berbeza antara Nabi dan Rasul. Sebab Allah bezakan
perkataan Rasul dan Nabi ada dua istilah. Bila istilah tu berbeza, pasti hakikatnya ada perbezaan. Jadi mereka berbincang tentang bab perbezaan. Bab ini tidak mengeluarkan seseorang dari ahli sunnah atau tidak ahli sunnah, kerana dia berkaitan dengan mafhum, kefahaman, dan mereka bukan tolak nas, mereka dalam memahami. Jadi bila nak kata Nabi dan Rasul berbeza kerana istilah dalam Quran takkan disebutkan dua istilah yang maknanya sama 100%, maka wujudlah usaha di kalangan ulama membezakan antara makna Nabi dan Rasul. Apakah yang membezakan Nabi dan Rasul? Ini perbincangan. Kaul pertama kata Nabi adalah orang yang menerima wahyu Allah sama. Nabi Rasul semua terima wahyu. Kalau kata Nabi saja Rasul mesti terima wahyu. Terima wahyu artinya apa? Bawa syariat. Ada perintah dan larangan dalam syariat. Ada syariat. Mana ada yang amalkan. Tak semestinya orang yang jumpa malaikat cakap dengan dia jadi Nabi Rasul, tak. Berbicara dengan malaikat tak semestinya seorang Nabi dan Rasul. Nabi Rasul menerima wahyu, menerima syariat atau menerima perintah dan larangan. Manakala seperti Maryam, Maryam jumpa tak malaikat cakap dengan Maryam, tapi bukan arahan membawa agama, bukan berkaitan dengan agama. Jadi Maryam tak boleh dikatakan sebagai Nabi ataupun Rasul. Suatu ulama ijma' bahawa Nabi itu dari kalangan lelaki. Nabi di kalangan manusia, Nabi di kalangan lelaki, Nabi di kalangan orang yang merdeka, Nabi di kalangan orang yang paling sempurna dalam kaumnya, dalam bab nasabnya paling sempurna di kalangan kaumnya, dalam bab akalnya dia paling sempurna, akhlaknya dia paling sempurna, imannya dia paling sempurna. Ini sifat umum sebagai seorang Nabi dan Rasul. Mana tak ada Nabi yang kurang dalam bab kemanusiaannya. Memang Nabi itu bashar, tapi bashar yang paling sempurna. Qul innama ana basyarum mithlukum. Aku hanya katakan aku adalah manusia seperti kamu, tapi dalam erti manusia yang paling sempurna. Yang paling sempurna sifat kemanusiaannya. Sifat kemanusiaannya kemudian ditambah dengan yuha ilayya, diberikan wahyu. Ini sifat kerasulan dan yang membezakan antara Nabi dan Rasul, sifat khusus. Jadi dalam bab bincang Nabi Rasul ni kita bincang bab sifat-sifat umum dan sifat-sifat khusus. Sifat-sifat umum untuk Nabi dan Rasul apa dia? Sifat umum, sifat-sifat yang sempurna ada pada Nabi dan Rasul dan mesti ada pada Nabi dan Rasul. Orang manusia lain kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Contohnya tadilah lelaki. Nabi dan Rasul mesti lelaki. Selain Nabi mungkin lelaki, mungkin tak lelaki. Tidak nama umum. Umum artinya sifat tu mesti ada pada Nabi dan Rasul. Yang lain ada yang tidak. Berakal ataupun yang paling sempurna akal. Ada tak manusia yang sempurna akal? Nabi Rasul mesti sempurna akal. Selain Nabi ada yang sempurna, ada yang tak sempurna. Merdeka. Nabi mesti merdeka. Selain Nabi ada merdeka, ada yang tak merdeka. Keturunan yang terpelihara. Tak ada seorang Nabi lahir daripada keturunan yang ada zina. Tidak. Daripada keturunan yang paling sempurna. Selain daripada Nabi ada yang sempurna, ada yang tidak. Di kalangan manusia selain Nabi dia ada jin dan manusia. Yang Nabi hanya di kalangan manusia. Dan macam-macam perbincangan ni bab sifat-sifat umum untuk Nabi Rasul. Manakala sifat-sifat khusus hanya ada pada Nabi, tak ada pada yang lain. Ni sifat-sifat ciri-ciri khusus. Apa dia? Menerima wahyu. Ni beza dengan lelaki tadi. Lelaki mereka tadi sifat umum. Artinya Nabi mesti ada. Orang lain kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada sifat tersebut. Tapi ciri-ciri khusus menerima wahyu. Hanya Nabi dan Rasul, orang lain tak boleh menerima wahyu, tak dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Itu sifat-sifat khusus. Maksum. Hanya Nabi dan Rasul-Rasul yang maksum. Selain Nabi dan Rasul tidak maksum. Nabi dan Rasul mata mereka tidur, hati mereka hidup. Ini tak ada pada orang lain.
Orang lain kalau tidur, habis. Nabi dan Rasul, mereka, mata mereka, keperluan jasad manusia pada rehat, perlu. Tapi hati mereka sentiasa ingat pada Allah. Jadi mimpi Nabi dan Rasul adalah wahyu. Mimpi kita mungkin dimainkan otak kita masa mimpi. Oh, kerana jadi penjahat. Betul tak otak kita? Oh, masa mimpi jadi penjahat. Nampak duit ambil lah. Nampak orang kerana jadi hero. Nabi Rasul tidak. Nabi Rasul akal mereka sempurna walaupun ketika tidur. Kerana mereka hati mereka hidup, akal mereka hidup. Ini sifat-sifat khusus. Sebab tu kalau kita bincang tentang Nabi dan Rasul, kita akan ceritakan sifat-sifat umum, sifat-sifat khusus Nabi dan Rasul. Beza sifat umum. Sifat umum artinya macam tadilah, sifat khusus khas. Jadi sifat khusus ni tidak boleh disebahkan kepada selain selain daripada Nabi dan Rasul. Siapa sahaja mendakwa dia dapat ilmu, dapat wahyu, dia boleh dihukumkan sebagai kufur dengan syarat-syaratnya lah. Boleh bawa kepada kekufuran. Sebab itulah kita menafikan adanya ilmu laduni dalam erti kata ada orang terima mesej dan wahyu direct daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia menafikan sifat wahyu yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga menolak pandangan Syiah keimamah yang ada pada Syiah yang meletakkan kemaksuman kepada selain Nabi kepada selain Nabi dan Rasul. Kita tolak habis dan mereka tersesat. Kenapa? Kerana mereka meletakkan sifat khusus Nabi dan Rasul kepada selain mereka. Pada selain mereka. Okey. Kita mengimani, kata Syekh, kita mengimani bahawa Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Okey, saya beringat. Kita cerita tentang takrif. Takrif pertama kata Rasul, Nabi adalah orang, kita semua sepakat Nabi Rasul terima wahyu. Cuma apa beza kan? Kaul pertama kata, yang beza Nabi diturunkan wahyu pada dia tetapi tak disuruh sampai kepada orang lain. Suruh beramal pada dirinya sendiri. Untuk orang lain tak. Wahyu yang Allah sampai pada dia untuk diri dia sendiri. Okey. Perbezaan ni boleh terima atau tak terima? Terima. Cantik. Jadi untuk orang lain artinya dah ada syariat sebelumnya. Jadi disampaikan macam orang lain, tapi untuk dia, kefahaman dia tak salah, dia maksum. Dia mengamalkan syariat Nabi sebelumnya. Jadi wahyu kepada dia, kefahaman yang ada pada dia untuk amalan dan sebagainya. Untuk amalan dan kefahaman Allah dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sampai pada orang lain berdasarkan syariat yang ada pada Nabi sebelumnya. Kata ini satu pandangan yang baik, sesuai dengan makna Nabi dan Rasul. Nabi artinya yang dapat berita, Rasul adalah yang diutuskan. Pandangan kedua sama, lebih kurang sama. Nabi ialah orang yang mengamalkan syariat Nabi terdahulu, tapi tak cerita tentang tak sampai. Sebab orang kritik, mana boleh kata tak sampaikan? Wajib sampaikan semua ilmu. Mana ada sembunyi-sembunyi ilmu? Adakah ada kritikan kat situ? Mana boleh sesiapa dapat ilmu, dapat wahyu kemudian sembunyikan? Kerana wajib menyampaikan ilmu. Oleh kerana kritikan tersebut ada kaul kedua. Kata, yang membezakan bukan sampaikan tak sampaikan. Yang membezakan, Nabi adalah orang yang diutuskan pada satu kaum dan mengamalkan syariat Nabi dan Rasul sebelumnya. Manakala Rasul bawa syariat baru. Syariat sampai kepada dia wajib sampaikan. Jadi takrifannya ubah sedikit. Tapi dia bagi kaul yang sama. Jadi Nabi terima wahyu, Rasul pun terima wahyu. Bezanya kat mana? Rasul terima wahyu bawa syariat yang tersendiri. Dia tak terikat dengan Nabi Rasul yang lama bab syariat. Akidah samalah, bab syariat. Jadi ibadah dia, solat dia yang ajar. Nabi diajarkan Nabi sebelumnya. Contoh, Nabi-Nabi Bani Israel ajarkan syariat yang ada pada Nabi Musa AS, mengamalkan Taurat. Walaupun lepas Nabi Musa ramai Nabi Rasul, sampai pada zaman Nabi, kaum Yahudi masih pegang pada Taurat. Cuma sayangnya mereka mengubah-ubah apa yang ada pada Taurat. Tapi syariat mereka kena berpegang dengan Taurat. Walaupun ada Nabi selepasnya. Apa kerja mereka? Mereka ajak manusia kembali kepada Taurat. Jelas?
Okay, jadi membezakan antara Nabi Rasul pada kaul yang kedua ini ialah pada ada syariat baru ataupun tidak. Kedua-duanya sama. Jadi cuma kritikan pada dua kaul ini kat mana? Nabi Adam tak kat mana? Nabi Adam macam mana? Tak ada Rasul sebelumnya. Tak ada Rasul sebelumnya. Jadi ada masalah sikit pada kedudukan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam mengamalkan, Allah utuskan syariat pada dia, mesti dia orang pertama. Jadi kalau dia kata Adam benar Rasul. Jadi tapi Allah itu kalau macam tu, mana Nabi sebelumnya? Dia akan jadi perbincangan. Jadi kau ni jadi betul lah kalau tak ada begini, Rasul tu boleh kata Rasul 25. Sebab Adam pun terima syariat yang tersendiri. Kaul yang seterusnya, untuk disesuaikan dengan ayat-ayat Quran dan hadis bahawa Nabi Nuh adalah Rasul pertama, mereka kata, kalau nak kata Nabi Adam Rasul pertama, bermasalah pada ayat-ayat ni yang kita bacakan. Sebab disebutkan dalam banyak dalil bahawa Nuh adalah Rasul pertama. Jadi mereka bezakan kat mana? Nuh alaihissalam Rasul pertama dengan takrifan Rasul. Rasul diutuskan pada kaum yang telah terjadinya syirik dan kufur dalam masyarakat mereka. Masing-masing ada syariat. Tetapi kaum yang diutuskan, kalau mereka sampai berkafir, diutuskan agar ajak mereka sembah Allah semula dan jangan syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, itu namanya seorang Rasul. Tapi kalau diutuskan pada kaum, suatu kaum yang tidak sampai kerosakan mereka kepada masalah syirik dan kufur, hanyalah mungkin kesalahan dalam jual beli, kesalahan dalam akhlak dan sebagainya, atau mengabaikan tanggungjawab, ajak mereka seperti kaum sahib Yasin, mana kisah Rasul-Rasul diutuskan kepada kaum yang pada dalam kisah surah Yasin tersebut, diutuskan Rasul pertama, kemudian fa'azaz Nabi Thalith dengan Rasul kedua, ketiga sebagainya. Mereka adalah di kalangan Nabi. Mereka di kalangan Nabi. Cuma tetap ada kritikan. Cuma yang paling kuat kaul ni, bila dikatakan bahawa diutuskan kepada kaum yang telah berlaku syirik dan kufur, jelas bahawa syirik pertama hanya berlaku pada kaum Nuh. Sebelumnya Nabi Adam AS berlaku kerosakan, Qabil bunuh Habil. Anak Nabi Adam berlaku tak kerosakan? Berlaku pembunuhan sebagainya, tapi mereka tidak melakukan kesalahan syirik. Tak sampai kepada bab syirik dan kufur. Syirik yang pertama berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh lah Rasul yang pertama. Rasul pertama. Okey, kita baca satu ayat, stop. Saya betul baru perasan jam. Satu ayat kita baca, kemudian kita akan ulang balik. Kita akan syarahkan semula. Allah berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyin min ba'di." Sesungguhnya kami telah wahyukan kepada kamu, iaitu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nuh wan nabiyyin min ba'di, dan nabi-nabi selepasnya. Adakah yang diwahyukan pada Nabi berbeza dengan Adam? Tak. Tapi di sini mengisyaratkan bahawa Allah SWT mengatakan bahawa Nuh adalah Rasul yang pertama. Dengan banyak dalil yang lain kita bincangkan pada pertemuan akan datang, insyaAllah. Kita buka pada soalan, boleh insyaAllah? Ringkas ya kalau ada soalan, insyaAllah. Khidir rajahnya seorang Nabi kerana menerima perintah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasul atau tidak, wallahu alam. Rasul atau tidak, wallahu alam. Jelasnya, wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Aku bukan buat ikut apa yang aku nak, tapi itulah perkara yang kamu tak mampu sabar. Wa ma fa'altuhu an amri, aku bukan buat ikut urusanku.
Maksudnya Allah SWT yang wahyukan kepada Nabi Khidir. Jadi jelas Nabi Khidir ini salah seorang daripada Nabi. Rasul atau tidak, wallahu alam. Kalau kata Rasul, dia ada syariat sendiri, dia sendiri. Dan kalau kata sebagai Nabi, jelaslah Nabi itu jelas sebab yang pastinya Nabi, kerana menerima wahyu langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menerima perintah langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Khidir bukan umat Nabi Musa. Sehingga datang geng Sufi, geng Batiniah kata, oh Khidir ni tak ikut syariat. Nabi Musa ni ikut syariat. Khidir keluar dari syariat. Musa keluar syariat apa? Kalau bukan umat Nabi Musa. Bukan umat Nabi Musa pun. Nabi Musa kena pergi musafir jauh, pergi cari di pantai untuk jumpa dengan Khidir. Khidir bukan pengikut Nabi Musa. Zaman sekarang, zaman Nabi yang seorang Rasul saja, Rasulullah SAW, yang lain semua jadi umat Nabi Muhammad. Zaman tersebut Nabi Musa diutuskan kepada kaumnya, iaitu pada kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel. Khidir wallahu alam daripada mana. Tapi Nabi Musa pergi musafir cari Khidir. Dia bukan pengikut Nabi Musa alaihissalam. Jadi tak ada timbul Khidir ni tak ikut syariat, Nabi Musa ikut syariat. Dan adakah Nabi Khidir ni ada orang yang Allah utuskan untuk bunuh orang? Tak ada. Sebab Allah perintah secara khusus. Ayat tu jelas bahawa perkara itu secara khusus Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk menzahirkan ilmu Allah melalui Nabi Khidir alaihissalam dan mendidik Nabi Musa alaihissalam agar lebih tawaduk dalam bab ilmu. Ini tercatat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak timbul isu Khidir tak ikut syariat. Dan jelas situ tunjukkan bahawa Khidir adalah salah seorang daripada nabi. Sebab kalam beliau tadi, wa ma fa'altuhu an amri. Insyaallah. Ada soalan lain? Ustaz, maulid Nabi ini pada zaman bila yang tak? Ya. Maulid Nabi ini, yang sambut maulid Nabi ini. Sambut maulid Nabi zaman bila? Khutbah ni beritahu. Ikut salafus salih pada kurun ke-5 dan ke-6. Mana kurun ke-5 Ustaz? Kurun ke-5. Kita nak, sebab tu orang tanya saya juga soalan. Saya kata apalah, khutbah Nabi tahun Syam tu dengar je lah. Tak tahu ni khutbah Selangor. Saya dengar khutbah KL. Siapa yang duduk khutbah KL lah. Nak ikut salafus salih zaman Nabi, zaman sahabat, tabi'in ini kan nak ikut zaman kurun ke-5. Pulang lah. Kami lebih memilih. Ya? Confirm. Ijma'. Termasuk orang buat maulid pun kata begitu. Dan tak ada seorang pun kata zaman Nabi buat, sahabat buat, tabi'in buat, tabi'in buat. Tak ada. Dia hanya bermula pada kurun yang ke-5, iaitu tahun 400 lebih. Sama ada nak kata mula-mula tu buat Syiah Fatimiyah pada zaman tu, ataupun pada Sultan Muzaffar sebagai pembincangan inilah. Tapi semua kurun tu, semua tu pada kurun yang ke-5. Jelas dia selepas peperangan salib, peperangan salib, ataupun ketika perang salib, dalam zaman ketika waktu tersebut. Jadi jelas semua orang yang sambut maulid dan sebagainya, mereka tak kata Nabi buat. Sebab tu mereka istilahkan maulid sebagai bid'ah, walaupun kita bid'ah hasanah. Tapi bid'ah benda-benda yang tak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas insya-Allah. Jadi kembali pada apa? Sama-sama tahu benda bid'ah, cuma ada tak yang baik, ada tak yang baik. Sama, sebab tu kita kata dalil-dalil, bahkan usul ni penting, sangat penting dalam bab usul, perkara-perkara asas dalam agama ni. Dia menentukan hala tuju dalam pemahaman nas. Walaupun kita tahu, kalau lah usul kata benda bid'ah, tahu benda ni tak ada dalil macam sekalipun, tak ada apa-apa pun, boleh je buat. Beda selawat je, selawat kan. Kalau orang kata selawat tu asalkan puji Nabi SAW dan sebutkan selawat pada Nabi, lagu pun boleh, syair pun boleh, dia akan namakanlah selawat, macam-macam selawat, mengkategorikan selawat tu sebagai doa semata-mata. Tapi kalau kita kategorikan selawat sebagai zikrullah, zikir itu adalah perkara yang ma'thur daripada Nabi SAW. Walaupun selawat tidak seperti zikir yang lain, zikir yang lain word by word mesti daripada Nabi SAW, tapi selawat dia menggabungkan antara zikir dan doa.
antara zikir dan doa. Kita ada zikir, kita ada doa, ada selawat. Selawat kat tengah-tengah. Di tengah-tengah. Apa beza doa? Doa ada, tak semestinya lafaz doa ini doa yang ma'thur. Doa yang maksud yang paling utamalah doa ibadah, doa semua. Ada doa hajah, keperluan kita. Takkan nak berdoa, nak minta SPM, nak kena cari dalil, nak lulus SPM. Doa ni ada hajah. Doa ni maksud lafaznya tak semestinya ikut Nabi SAW. Zikir mesti ikut apa yang Nabi SAW ajar. Kalimah zikir adalah apa yang Allah turunkan. Jadi kita zikrullah sesuai dengan apa yang diajarkan. Selawat kat mana? Di tengah-tengah. Berkaitan dengan doa. Doa kita untuk Rasulullah. Semoga Allah SWT selawat dan salam kepada Nabi SAW. Doa kita agar Allah selawat sama ada erti pujian ataupun erti selawat ertinya rahmat dan sebagainya, khilaf dalam masalah makna selawat. Tapi kita tahu kita mendoakan untuk Nabi SAW. Pada masa sama lafaz doa itu kita jadikan sebagai zikrullah. Kita ulang baca banyak kali, kita ulang-ulang. Jadi selawat ada di tengah-tengah hukum antara zikir dan doa. Jadi bagi orang yang ambil bebas, dia kata selawat ni doa. Tak kira lah buat macam sekali, buat lagu ke buat apa, asalkan doa kan selawat lah. Kita kata tak, tengah-tengah. Malah lebih dekat dengan zikir. Malah zikir lah. Selawat ni sebahagian pada zikrullah. Maka kita takkan menambah satu perkara yang tidak dilakukan oleh nas oleh generasi awal. Jadi ada hadkan. Walaupun kita boleh baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi uslubnya tetap kita doakan selawat dan salam. Pujian untuk Nabi kita tak tambahkan lafaz-lafaz yang tidak ada dalam nas atau tak sesuai dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagainya. Dan adalah dalam kitab Al-Manar Munif dan kitab Shifa'ul Alil oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah, cerita secara detail berkaitan dengan selawat. Jadi selawat ni kita kena faham di mana perbezaannya, kerana selawat ini di tengah-tengah antara zikir dan doa. Sebab itulah kita faham dengan cara kata dia doa semata-mata, kita kata bolehlah doa Nabi SAW bentuk apa sekalipun. Tapi hakikatnya tidak. Dia juga terikat dengan hukum zikrullah kerana dizikirkan, dibacakan, bukan hajat. Dia adalah doa yang dah doa ibadah, yang perlu kepada terikat dengan kaedah-kaedah dalam syarak, bukan bebas. Sebab tu kalau orang baca selawat dengan syair, kita kata syair itu syair memuji Rasulullah. Tetap itu nombor dua, tapi bukan kita namakan sebagai selawat. Tidak sama dengan selawat. Ada madah, ada kita panggil itu mungkin madah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya lah. Tidak semestinya kita tak namakan selawat begitu saja. Selawat yang dalam ibadah wajib ikut Nabi. Contoh dalam salat, dalam tahiyat tak boleh tukar selawat lain. Selawat Ibrahimiyah macam Nabi ajarkan. Dalam salat tak ada ubah. Sebab tu khilaf hanya bab Sayyidina ataupun tidak. Itu ada khilaf sikit di kalangan mazhab, tapi rajihnya tidak perlu. Itu dalam bab sebab apa? Selawat dalam solat dan selawat yang solat confirm itu zikrullah. Selawat dalam solat tak ada masalah. Selawat kat luar, contoh saya mula kelas, saya kata nahmadullah ta'ala wa nasykur wa nusalli wa nusallim ala sayyidina. Oh, sayyidina ada pula kat situ. Tadi masa dalam solat tu tak ada sayyidina. Kami bukan nak lawan erti sayyidina tu. Sayyidina tu perlu tidak tu Imam Ibn Qayyim rad lah. Sayyidina ni bukanlah satu pujian yang lebih daripada Rasulullah. Rasulullah tu lebih tinggi. Itu bab perbincangan ilmiah. Tapi dalam bab tempatnya, kenapa kita tolak sayyidina dalam azan dan dalam solat? Kerana surahnya memang zikrullah totally. Azan lafaznya ma'thur dan jelas, sabit begitu. Jangan ubah.
asyhadu anna Muhammad sayyid Rasulullah, asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah, pening kepala orang. Macam itulah juga dalam solat. Dalam pentarjihan. Betul, mazhab Syafi'i ada dalam kaedah kata menghormati, mana ihtiram pada Nabi lebih didahulukan daripada ittiba. Kaedah yang tidak berapa tepat sebenarnya, walaupun ada istidlalnya, kaedah, tapi tak dipraktikkan dalam azan. Tak dipraktikkan. Sebab tu ada yang cuba nak buat sebagainya, itu semua yang jenis guna kaedah serta tak dipraktikkan sebenarnya. Pada hakikatnya wujud ada satu masalah, wujud dalam kaedah dalam buku tapi tak diamalkan. Tapi dalam selawat tahiyat mereka amalkan. Jadi kita kata wallahu alam, ambillah kaul yang lebih tepat. Kita dah tahu lafaznya dah ditetapkan dan confirm dalam hadis semua, tak ada Sayyidina, lebih baik amalkan macam hadis Nabi SAW. Manakala kaedah tersebut terhadkan pada yang ada dalil, jangan kiaskan pada selawat. Kaedah contoh Abu Bakar Nabi suruh stop jadi imam, Nabi makmum, Abu Bakar tetap gulakan, so Nabi jadi imam. Jadi kita itulah dalil. Ihtiram Nabi lebih aula daripada ittiba. Nabi suruh kekal jadi imam. Ini bab lain lah, kita kekalkan. Bab mana ada dalil, kekalkan. Asalnya kita semua disuruh untuk ittiba, itu yang asal. Bukan mana ihtiram itu dalam kerangka yang tidak menjatuhkan atau tidak menolak syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bincangkan di lain kali insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.